Didik TV KPM. Masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik tambahan untuk tingkatan 4. Kita masih bersama dengan Cikgu Adham untuk teruskan kelas kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah Irfan. Kali ini kita akan tengok tentang indeks gubahan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan indeks gubahan? Indeks gubahan adalah gabungan beberapa nombor indeks sebagai ukuran statistik untuk melihat prestasi pasaran atau sektor dari semasa ke semasa yang melibatkan kepentingan iaitu pemberat bagi setiap item. Nampak definisi macam pening kan? Macam pening. So kalau nak bagi faham kita kena tengok kepada contohlah. Silakan. Alright. Jadi kalau kita tengok kepada contoh, saya ambil contoh jadual menunjukkan indeks harga bagi 3 jenis bahan untuk membuat kek. Dalam kita membuat kek memang ada bahan-bahan tertentu kan? Betul. Okey, saya namakan sebagai P, Q dan R lah. Mungkin tepung, mungkin telur, mungkin mentega kan? Okey, dan setiap bahan dalam pembuatan kek dia ada nisbah dia. Takkan kita main letak kan, dia ada ramuan dia kan. Okay, sebagai main contoh, letak tak jadilah nanti sebagai contoh bahan P 30%. Okey. Bahan Q 50% dalam komponen membuat kek dan bahan R adalah 20%. Okey, itu kita namakan dia sebagai pemberat sebenarnya, okey. Okey, secara definisi menggunakan formula indeks gubahan. Okey, indeks gubahan dia ada simbol dia. Simbol dia adalah I dan kalau perasan I tu dia ada bar dekat atas kan? Betul, ada bar. Maknanya indeks gubahan lah tu. Kalau I tak ada bar dia panggil nombor indeks. Alright. Jadi untuk indeks gubahan formula dia adalah jumlah nombor indeks didarabkan dengan pemberat, W itu adalah pemberat, dibahagikan dengan jumlah pemberat, maka kita akan dapatlah indeks gubahan bagi sesuatu bahan. Okey. Sebagai contoh, dekat mana nombor indeks yang dimaksudkan nombor indeks yang kita sedang bincangkan ini adalah yang saya letak nombor I ni. Okey, I ni adalah nombor indeks pada tahun 2019 berasaskan 2015 bagi ketiga-tiga bahan P, Q dan R. Okey, manakala peratus ni adalah pemberat lah dalam bahasa Inggeris, weightage sebanyak 30%, 50% dan 20%. Okey, bagi setiap item kita kena darabkan nombor indeks dengan pemberat setiap item P, Q dan R. Okey, sebagai contoh, nak mudah saya buat satu lagi kolom. Okey, laju di mana 80 didarab dengan 30. Okey. Kemudian 140 didarabkan dengan 50. 125 didarabkan dengan 20. Dan kita akan total jumlahkan yang dimaksudkan dengan simbol ni adalah jumlah. Summation, semua sekali P, Q dan jumlahkan benda ni. Okey, jumlahkan nombor indeks darab dengan pemberat bagi setiap bahan. Kemudian kita bahagikan dengan jumlah pemberat. Okey, jumlah pemberat kat sini kalau kita tengok peratus, memanglah total dia adalah 100. Okey, maka daripada rumusan yang kita buat daripada jadual ni kita boleh letak dalam formula bahawa indeks gubahan bagi kek tersebut pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015 ialah agak-agagnya berapa Irfan? Cuba Irfan. Okey, boleh. Sebabkan Irfan ada pertolongan di sini, ada kalkulatif, bakal kira dulu. Alright. 80 kat 30 tambah dengan 140, 50 tambah 115 darab 20 bahagi dengan 100. Jawapannya adalah 119. Okey, betul. Tepat sekali Irfan. Okey, nanti saya tambah lagi bilangan pengikut Irfan sebab jawapan betul. Jawapan betul lah. Cikgu belajar Irfan makan. Okey, maknanya kalau Irfan nak mudah kita faham, indeks gubahan ni sebenarnya satu angka untuk kita mewakili keseluruhan penggunaan bahan-bahan itu. Dengan ringkasnya kita nak mencari satu angka menggambarkan kek lah. Jadi kita tidak perlu lagi membuat rumusan tentang P, Q dan R. Kita gabungkan ke semua bahan-bahan itu menjadikan satu ukuran untuk menggambarkan secara keseluruhan nombor indeks. Baik. Okey, itu sebagai contoh. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Silakan. Okey, jadual menunjukkan indeks harga bagi 4 jenis bahan asas dalam pembuatan roti. Okey, cari indeks gubahan bagi pembuatan roti tersebut pada tahun 2019 berasaskan tahun 2017. Okey, kalau Irfan tengok kat sini macam tak lengkap kan?
Betul. Ada 3 yang masih kita tak tahu, iaitu Z, Y dengan X. Okey, Z itu adalah nombor indeks, Y dan X itu adalah harga sebenarnya. Okey, okey. sebab untuk mencari indeks gubahan, kita memerlukan indeks harga dan pemberat. Indeks harga dan pemberat. Maka kita kena lengkapkan dulu kesemua data-data dalam jadual ni untuk mencari indeks gubahan. Okey, so kalau kita tengok dekat jadual ni, kita cari nilai Z. Sebagai contoh, saya tunjuk. Silakan. Okey, Z adalah bersamaan dengan, kalau kita tengok, kita cuba kaitkan RM2.20 bahagi dengan 2 darab dengan 100 sama dengan Z. Okey, maka kat situ kita akan dapatlah Z sebenarnya adalah bersamaan dengan 110. Okey, bagaimana pula dengan Y? Cuba Irfan kaitkan Y 0.80 dengan 125. Baik, macam biasa kita masih memerlukan formula yang sama, cikgu kan? Okey, jadi kita buat dulu formulanya adalah Y bahagi dengan 0.80 pada tahun 2017 sebagai asasnya. Betul. Dan kita darab 100. Okey. Dan sama Samakan dengan dengan 125. Okey. Sekejap, cuba. cikgu boleh guna kalkulator. Okey, sila. Kita guna kalkulator dulu. Kita nak kira sikit. Jadi bila kita buat pengiraan, sekejap cikgu ya. Okey, kita darabkan dan kita bahagi. Jawapannya adalah RM1, cikgu. Betul, RM1. RM1. Okey. Nampak tak? Kita cuba, nampak tak? Irfan cuba kaitkan nilai pada tahun 2019 dan 2017 dengan indeks harga tahun 2019 berasaskan tahun 2017 pada bahan B. Okey. C tidak berubah. Baik. Tetapi D menunjukkan perubahan. Okey, kita boleh kaitkan bahan D itu dengan menggunakan formula nombor indeks, iaitu 120 bagi X darab 100 sama dengan 120. Berapa Irfan agak-agak? Baik, Irfan kira dulu boleh, cikgu? Okey. Kalau Irfan kira sedikit, kita nak cari X. Okey, jawapannya adalah RM1 juga. Betul, RM1. Okey, nampak tak? Dia punya jadual tu telah lengkap. Bila jadual dah lengkap, kita dah dapat nombor indeks dan kita dah tahu pemberat. Cuma nampak, pemberat kali ini berbeza dengan soalan sebelum ni. Betul. Kalau sebelum ni kita guna peratus, kali ini kita guna nombor. Okey, sebenarnya pemberat ni dia dalam bentuk nisbah. Nisbah. Okay. Kadang-kadang kita boleh guna peratus, 100 lah. Kalau kita guna angka-angka nombor bulat, dia akan jadi nisbah. Okey, kalau sudut boleh pakai tak? Sudut, Irfan rasa boleh juga. Kita kalau gunakan 360. Betul. Nampak tak? Jumlah pemberat bagi kalau kita guna sudut, dia akan jadi 360. Macam itulah. Okey, maka kita akan menggunakan jadual yang dah lengkap ni untuk mencari indeks gubahan. Okey. Untuk mencari indeks gubahan, kita akan menggunakan formula indeks gubahan, iaitu jumlah nombor indeks didarabkan dengan pemberat bahagikan dengan jumlah pemberat, iaitu kita kena pandailah darab yang mana betul, pair yang betul. Setiap pun boleh ubah. Untuk nombor indeks bagi A, kita kena darab dengan pemberat bagi A lah. Okey, kita akan buat sampailah untuk keempat-empat bahan, iaitu A, B, C dan D. Maknanya kita kena darabkan dulu, cikgu. Indeksnya dan juga pemberat. Betul. Darabkan semua. Kemudian kita akan menggunakan formula indeks gubahan untuk menentukan dia punya indeks gubahan. Okey, Irfan, boleh bantu saya selesaikan? Okey, boleh. Tak ada masalah. Macam biasa, berikan saya sedikit masa untuk mengira menggunakan kalkulator. Jadi, 110 darab 4. Okey, tambah dengan 125. Tambah dengan 200. Tambah dengan 120 kali 3. Bahagi dengan... Anak-anak boleh juga. Murid di rumah pun boleh sama-sama kira. Baik, jawapannya adalah 112.5. Okey, tepat. Alhamdulillah. Nasib baik kira betul. Kalau tak kena orang ya, cikgu. Okey. So Irfan faham tak apa maksud 112.5 itu adalah indeks komposit. Indeks komposit bagi semua keempat-empat bahan. Dalam nama lain kita juga boleh sebut 112.5 ini adalah indeks komposit bagi pembuatan roti. Okey. Baik, cikgu. Nampaknya inilah caranya untuk kita mencari indeks gubahan. Ada tak lagi, cikgu, cara lain yang boleh kita guna selain kaedah yang ini? Setakat ni tak ada. Tak ada lagi. Tak ada. Okey,
kalau Irfan tengok dalam jadual ni, ada nampak tak apa-apa benda-benda yang baru yang Ada. Irfan belajar? Irfan nampak dekat sini. Okey. Kenapa dekat laju yang ketiga tu cikgu, Okey. keempat maafkan saya, Okey. ada nilai 2017 sama dengan 100. Oh, ni kan? Yang itu. Okey, baiklah. Kenapa bagus. muncul dekat situ? Okey, bagus soalan Irfan ni. Okey, kadang-kadang ramai yang tak tahu Okey, dalam matematik dia banyak penggunaan simbol kan. Okey, salah satu contohnya simbol ni lah. Okey, apa yang dimaksudkan ni? Okey, dia menunjukkan bahawa 2017 itu adalah sebagai tahun asas. Kadang-kadang kita tak perlu buat ayat panjang-panjang untuk menunjukkan bahawa 2017 itu sebagai tahun asas. Memadai dengan mensamakan 2017 dengan angka 100 menunjukkan dia adalah sebagai tahun asas lah. Oh, sebab itulah dia dekat situ dia nak bagi tahu siap-siap. Betul. Okey, 2017 tu adalah tahun asasnya. Okey. So, jika tengok daripada soalan ni, Baik. bila Irfan dah dapat selesaikan 100 composite index bagi pembuatan roti, sebenarnya Irfan telah berjaya menyelesaikan masalah ringkas berkenaan dengan nombor indeks gubahan lah. Alhamdulillah. Nampaknya cikgu telah kata apa ajar Irfan satu persatu cara untuk kita mencari indeks gubahan dengan betul. Dan Irfan yakin dan percaya mereka di rumah juga pun bersama-sama dengan kita untuk slot kali ini. Baiklah, kalau tak ada apa-apa lagi, apa kata kita berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Jadi teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk matematik tambahan.